kita akan mendengar ucapan amanat daripada pengerusi Perikatan Nasional Kebangsaan. Dengan segala sukacitanya saya mempersilakan Yang Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam sejahtera dan selamat malam. Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Pengurusi Perikatan Nasional Negeri Selangor, Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Setiausaha Agong Perikatan Nasional, Yang Berhormat Dato' Abdul Rashid bin Ashari, Ketua Badan Pimpinan Bersatu Negeri Selangor, Yang Berhormat Dato' Dr. Ahmad Yunus Khairi, Pesuruh Jaya PAS Negeri Selangor, yang dihormati Saudara Henry Teo Kian Hong, Pengurusi Gerakan Selangor, ahli-ahli yang berhormat, pimpinan-pimpinan badan-badan bukan kerajaan yang saya lihat ramai hadir pada malam ini. Terima kasih. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, apa khabar semua? Apa khabar semua? Alhamdulillah. Pertama-tamanya saya ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat mengadakan suatu majlis yang bersejarah, lagi penting bukan saja untuk negeri Selangor tetapi seluruh negara, iaitu majlis untuk diumumkan calon-calon daripada Parti Perikatan Nasional yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri Selangor yang akan tiba tidak berapa lama lagi. Ia tentulah ditunggu-tunggu, bukan saja di kalangan ahli-ahli parti tetapi rakyat negeri Selangor umumnya. Kerana yang akan kita umumkan adalah barisan pimpinan daripada parti kita yang dianggap terbaik, yang kita tawarkan untuk rakyat Selangor, dan dengan harapan bahawa rakyat Selangor akan keluar beramai-ramai dan memberikan sokongan yang padu agar semua calon Perikatan Nasional akan terpilih masuk ke dalam Dewan Undangan Negeri Selangor yang akan datang ini, insya-Allah. Boleh atau tidak? Mesti boleh. Sebab itu proses
untuk membuat pilihan ini bukan mudah. Dia telah mengambil masa yang agak lebih panjang daripada biasa. Al-maklumlah, pilihan raya yang akan kita hadapi ini adalah pilihan raya juga menjadi penentu kepada kepimpinan bukan saja kerajaan di peringkat negeri, tetapi juga kerajaan di peringkat Putrajaya. Sebab itu kita mengambil beberapa masa untuk meneliti dengan sedalam-dalamnya nama-nama calon-calon yang telah pun dikemukakan oleh semua parti-parti berdasarkan kursi-kursi yang telah pun kita rundingi lebih awal. Dan saya nak menyatakan setinggi-tinggi terima kasih kepada kepimpinan parti-parti daripada PAS, Bersatu dan juga Gerakan yang telah pun mencapai kata sepakat tentang pembahagian kursi bukan saja di Selangor tetapi di seluruh negeri-negeri yang akan diadakan pilihan raya negeri ini. Ini menunjukkan bahawa hubungan kerja antara pimpinan parti-parti dalam Perikatan Nasional ini cukup mantap, kokoh, mengambil kira akan kepentingan parti secara khasnya dan kepentingan rakyat secara amnya. Dan sebab itu dia memerlukan persefahaman yang cukup tinggi. Dan dengan keputusan yang kita akan umumkan pada malam ini, ia bukan saja diharapkan diterima oleh ahli-ahli parti kita secara terbuka dengan mengambil kira bahawa inilah yang dikatakan yang terbaik. Sama ada yang bertanding itu adalah datang daripada Parti Bersatu. Kemenangan Parti Bersatu dan calon Bersatu adalah kemenangan kepada Perikatan Nasional. Ataupun dia datang daripada PAS. Kemenangan PAS adalah kemenangan kepada Perikatan Nasional. Dan juga daripada Parti Gerakan, kemenangan mereka juga adalah kemenangan kepada Perikatan Nasional. Sebab itu menjadi satu tanggungjawab dan kewajipan setiap ahli-ahli parti terutamanya menentukan bahawa setiap nama yang akan saya umumkan nanti mestilah diterima dengan sebaik-baiknya tanpa ada rasa prasangka, tanpa ada rasa kecewa. Adakah? Tanpa rasa gundah gulana, tapi diterima atas niat dan nawaitu yang baik. Karena mereka-mereka ini walaupun terdiri pada pemimpin yang kita telah pilih, kita juga berhadapan dengan satu masalah. Masalah kita bukan apa, karena di kalangan ahli-ahli parti-parti komponen Perikatan Nasional bukan main ramai yang layak menjadi calon, yang juga saya fikir kalau kita tawarkan pada mereka, mereka juga boleh menang dalam PRN di Selangor ini khususnya. Betul tak tidak? Siapa di sini nak jadi calon, angkat tangan. Oh, itu dia. Ini semuanya semua akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bila sampai masa dan ketikanya. Bila katanya kamu akan jadi calon, kun fayakun, insyaAllah. Sebab itu ini adalah satu perkara yang pokok. Karena kalau di kalangan pimpinan dan juga ahli-ahli parti keseluruhannya menerima keputusan yang telah dibuat oleh pucuk pimpinan parti, bukan saya seorang. Pucuk ni maknanya ramai-ramai pemimpin yang ada dalam Perikatan Nasional yang telah menghalusi latar belakang mereka, kesesuaian mereka, pengalaman mereka, penerimaan mereka daripada kalangan masyarakat dan pelbagai-bagai perkara lain. Maka sewajarnya lah kita tidak bertanya dan bersoal jawab terlalu banyak. Terima sajalah dengan niat dan nawaitu kita yang baik. Boleh ataupun tidak? Saudara sekalian, dalam kita membariskan mereka-mereka ini nanti dan akan diumumkan sebentar lagi, kita mengambil kira tentang
perkara yang paling induk, iaitu masalah yang kita nak hadapi ialah masalah rakyat yang ada di negeri Selangor ini, tentang soal nasib mereka, tentang apa yang kita nak perjuangkan untuk mereka, bukan untuk diri kita walaupun kita wakil rakyat. Kita perjuangkan nasib mereka yang memerlukan pembelaan, hidup mereka yang belum lagi pastinya selesa. Malahan sebahagian besar mereka berada dalam keadaan yang agak begitu daif. Ada yang miskin, malahan ada miskin tegar di bandar. Kerana Selangor adalah satu negeri yang mana sebahagian besarnya penduduk adalah penduduk di bandar dan juga pinggiran bandar. Kita memilih mereka ini, kita yakin dan percaya mereka menjadi juru bicara, bukan duduk dalam dewan diam diri dan tak berkata apa-apa, tetapi yang akan bertekad dan azam, karena ini adalah amanah. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Amanah yang Allah berikan, dan rakyat gunakan undi mereka untuk memberikan amanah dan tanggungjawab kepada kita yang dipilih ini. Maka kalau kita gagal untuk menunaikan amanah dan tanggungjawab itu, hadapilah Allah Subhanahu wa taala nanti. Akan dipersoalkan apa yang kamu buat terhadap orang-orang yang kamu pimpin di bawah. Jadi saudara berat, nampak macam hebat, apalagi dipanggil daripada yang berbahagia kepada yang berhormat. Ini tidak harus menjadikan kita riak dan sombong, kerana kita terpilih di kalangan ramai dan kita dipilih oleh rakyat yang banyak yang mengharapkan sesuatu untuk memperjuangkan masalah mereka. Dan masalah mereka hari ini, saudara, amat banyak sekali. Saya boleh berbicara sampai ke subuh kalau nak diperkatakan satu persatu, dan lambat nak diumumkan nama calon kalau begitu halnya. Saya sebutkan begini ialah kerana negara kita sekarang ni macam mana. What happened to Malaysia? Bila mana PRU yang lalu, bulan 11 yang lepas, maka terbentuk sebuah kerajaan yang dinamakan Kerajaan Madani. Ya. Kerajaan Madanun. Kerajaan yang dikatakan oleh ramai luar tabi'i. Bukan saya kata, ramai orang lain berkata. What has happened to this government? The so-called unity government. Kerajaan perpaduan. Betulkah mereka bersatu padu? Jawabnya, tidak. Dalam mereka nak bertanding menawarkan khidmat kononnya kepada rakyat Selangor dan seluruh negeri-negeri yang 6 yang juga akan berhadapan dengan pilihan raya negeri. Mereka kata mereka nak menegakkan kerajaan, sebuah kerajaan yang baik. Apa baiknya yang ada pada hari ini? Kerajaan yang efektif. Berkesankah kerajaan pada hari ini? Kerajaan yang prihatin tentang masalah rakyat. Betulkah begitu? Apa yang telah pun mereka buat selama hampir 8 bulan? Mereka duduk di Putrajaya. Elak. Tak ada apa-apa pun. Saya nak tanya saudara, sebut satu saja perkara yang boleh kita banggakan. Ada? Ada? Tak ada. Saya fikir orang-orang di Putrajaya, termasuk yang namanya Anwar Ibrahim, sedang menonton dengan live yang kita lihat pada malam. Biarkanlah supaya dia dengar. Jangan duduk di atas kursi empok di Putrajaya dan lena. Sudah lebih 7 bulan tak buat apa-apa. Rakyat menderita. Saya membaca banyak berita-berita yang tidak baik. Malahan saya turun ke bawah untuk menyaksikan sendiri isu dan permasalahan rakyat marhin biasa yang masih hari ini berhadapan dengan isu untuk mencari makan sesuap nasi untuk anak dan keluarga mereka. Saya melihat video yang telah pun ditularkan
di mana diperlihatkan ramai peniaga-peniaga duduk di warung tapi tidak ada seorang pun datang untuk berniaga dengan mereka, membeli barangan mereka, membeli bahan yang dikeluarkan dan dijual oleh mereka. Senyap sunyi di sebahagian tempat, seolah-olah tidak ada orang kata pihak yang berminat untuk datang berlanggan dengan mereka kerana mereka semua berhadapan dengan masalah. Kita berhadapan dengan masalah kemiskinan, dan di Selangor kemiskinan bandar. Selepas kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang mengharungi negara dan juga dunia 3 tahun yang lepas, masalah besar. Alhamdulillah, Perikatan Nasional dengan berkat dukungan rakyat pada waktu itu telah dapat membantu memulihkan keadaan. Hari ini kita berhimpun dalam keadaan yang lebih selamat dan ekonomi kononnya sudah boleh bermula semula. Tapi hakikatnya kesan daripada permasalahan itu ialah ramai yang sudah jatuh miskin. Dulu dikatakan B40, ada satu pihak yang membuat kajian mengatakan sudah jadi B61. Tak tahulah kalau hari ini satu lagi kajian dibuat mungkin sudah jadi B60, 5 atau B70. Apa makna itu? Bermakna kerajaan yang ada pada hari ini tidak mengambil apa-apa langkah yang berkesan untuk membela nasib rakyat, menolong mereka yang susah, yang tidak mempunyai pendapatan, ringgit yang jatuh, bahan-bahan makanan yang makin mahal, dan pelbagai-bagai isu yang lain. Yang apa yang saya cakap ini disahkan oleh saudara-saudara semua. Betul tak? So what has this Madanon and Unity government been doing? Apakah kita sanggup nak menunggu sampai satu tempoh 4 tahun lagi? Yang begitu panjang, yang menyeksakan. Ini hal penting. Saya baru baca satu berita yang mutakhir yang dikatakan oleh Perdana Menteri awak. Dia kata tunggu, tidak berapa lama lagi saya akan umumkan apa yang disebutkan sebagai naratif ekonomi dan sebagainya. Percayakah? Percayakah? Saya percaya. Percaya apa dia akan umumkan? Macam sebelum PRU dulu, dia juga sudah umumkan manifesto. Manifestonya bukan main hebat. Kalau hari ini saya menang dan jadi Perdana Menteri, besok minyak akan diturunkan harga. Itulah agak bunyinya. Yang itu turun, yang ini turun, yang itu turun sampai hari ini tak turun, yang turun hanya hujan. Apa makna? Kalau yang sudah tersurat dan ditulis dalam manifesto dalam bentuk hitam putih, dan tunggulah tak sebentar lagi, mungkin di Selangor ini juga pihak yang ada di sana pun akan keluarkan, here, this is my manifesto. Great. Tapi apa yang telah berlaku yang lepas, sampailah ni tidak apa satu pun yang telah diusahakan untuk menunjukkan apa yang telah pun dijanjikan itu sudah mula ditunaikan. Ramai orang kata bahawa kerajaan ini pembohong. Betul? A liar. Tuan Mahathir kata pathological liar. Ada orang yang panggil dia kata serial liar. Bermakna bohong tak henti-henti. Apa hukum bagi orang Islam kalau dia berbohong? Apa hukum? Sehingga kalau dia buka mulut kecil sikit tak penuh, besar. Apa bau mulut dia? Busuk. Kerana dia berbohong. Saya tuan-tuan biasa tak cakap macam ini dalam majlis-majlis. Tapi dalam keadaan yang saya lihat dan saya tahu apa perasaan rakyat jelata, saya tak boleh tahan. Saya tak boleh tahan melihat situasi sebegini. Nak kata bodoh pun macam bodoh, rupa macam cerdik tapi tak kerti buat apa-apa. So this is among the problem. Saya boleh cakap panjang, saya tak mau cakap panjang.
Ini baru mukaddimah 10 minit. Tapi saya nak bicarakan ini untuk memperingatkan pada rakyat di negeri Selangor. Saudara akan berkata, Tan Sri, ini pilihan raya negeri. Apa ada kena-mena dengan pusat? Hei, ada kena-mena dengan pusat. Yang kita akan lawan dan tentang ini pihak mereka itu ada kaitannya dengan kerajaan persekutuan kerajaan Madanon. Kerajaan negeri pun Madanon. Sebab itu jangan sekali-kali kita memangkah dan menyokong kepada calon-calon daripada PHBN. Apa hukum kalau sokong? Kita pastikan setiap undi yang akan keluar menyokong kepada calon Perikatan Nasional. Karena itu ialah satu tujuan yang penting yang kita nak tunjukkan pada rakyat Selangor bahawa kita mampu. Kalau dalam zaman kritikal berhadapan dengan krisis COVID-19, memang tak ada satu buku dan kitab rujukan untuk melihat cara bagaimana kita boleh bantu menyelesaikan masalah itu. Tapi alhamdulillah, kita ambil satu langkah yang cepat. Tak tunggu 8 bulan. Lepas kerajaan terbentuk 1 bulan Mac 2020, 18 hari bulan Mac kita buat keputusan lockdown. Anwar Ibrahim kata saya bapa lockdown. Saya tak nak mencarut. Bayangkan kalau kita tak melaksanakan lockdown itu sebagaimana yang dilakukan oleh banyak negara-negara lain, kita tak mungkin dapat duduk di sini dalam keadaan seperti mana yang kita saksikan kemarin. Betul tak? Tak apalah, saya tak nak membicarakan soal isu COVID. Saya nak membicarakan soal kepentingan kerajaan bertindak pantas dan cepat untuk menguruskan krisis. Negara kita masih berada dalam keadaan krisis, a state of crisis, political crisis, economic crisis, dan pelbagai lagi masalah-masalah lain yang masih melanda negara kita. Sebab itu tindakan yang akan diambil dan kita janji terbentuknya kerajaan negeri Selangor di bawah Perikatan Nasional. InsyaAllah siapa saja yang bakal memimpin kerajaan negeri, tak siapa pun saya nak sebut pada malam ini, maka menteri besar itu, ahli exco kerajaan itu mesti bertindak secepat mungkin mewujudkan Majlis Tindakan Ekonomi dan Pemulihan Ekonomi Negeri Selangor. Boleh tak? Mengambil langkah-langkah segera untuk melihat masalah rakyat yang berhadapan dengan kemiskinan tegar untuk menyelesaikan masalah mereka. Boleh tak? Mencari jalan untuk membantu menyediakan peluang-peluang pekerjaan yang perlu disediakan yang lebih banyak. Boleh tak? Saudara kata boleh, tapi saudara tak duduk dalam kabinet ataupun dalam exco kerajaan ini. Persoalannya ialah kita perlu bertindak cepat dan kita nak janjikan pada rakyat, selain daripada manifesto yang kita akan lancarkan dalam tempoh yang terdekat ini, bahawa tindakan yang kerajaan Perikatan Nasional insya-Allah terbentuk nanti ialah tindakan yang berkesan, sikap beramanah, bertanggungjawab, jangan rasuah, berintegriti, berpegang pada prinsip-prinsip yang diamalkan dan berpadukan pada Islam, supaya kita tidak terpesong jauh daripada apa yang kita lakukan berdasar kepada apa yang dituntut oleh agama kita. Ini penting bagi kita. Dan kita tidak akan menepikan mana-mana kumpulan dalam masyarakat kita, walaupun kumpulan minoriti. We are not discriminating against any, termasuk kumpulan minoriti India. Siapa orang India sini? Angkat tangan. Ada. Ataupun mana-mana kumpulan minoriti orang asli ada. Maknanya, prinsipnya ialah tidak ada sesuatu pun di kalangan rakyat Selangor yang akan tersisih daripada arus pembangunan negeri Selangor ini. Ini jaminan kita, insya-Allah kita akan tunaikan. Jadi saudara, saya rayu pada seluruh pengundi-pengundi yang ada di negeri Selangor, baik dia Melayu, Cina ataupun dia keluar beramai-ramai. Kalau tak ada kenderaan disediakan kerana kita tak cukup duit, saudara boleh jalan kaki pergi ke pusat pengundi pukul 8 pagi. Boleh tak?
Dan kalau masuk ke pusat nak membuang undi, tahu tak cara nak mengundi? Nanti akan dia bagikan satu kertas undi. Tak payah tengok nama saya ke siapa, memang tak ada kat situ. Tengok Perikatan Nasional dan pangkah di sebelah kanan Perikatan Nasional dan tentukan undi itu akan diberikan pada calon Perikatan Nasional. Boleh tidak? Saya nak beritahu sedikit fatwa saya. Kalau 90% orang Melayu keluar mengundi di Selangor, kita menang. Kita menang. Tapi saya nak sebutkan tidak bermakna undi orang Cina dan India tidak penting. But the key voters yang ada di Selangor sebahagian besar juga adalah orang Melayu. Orang Cina dan India pun ada di situ. Apa yang saya maksudkan, kalau orang Melayu berduyun-duyun keluar awal-awal pagi selepas menunaikan solat subuh dan bermandi secara yang diperlukan, bersiap sedia pukul 7 pagi bersolek kalau perlu. Lepas tu kalau ada kenderaan angkut, tak kira siapa bawa naik pergi ke tempat pembuangan undi ataupun naik kereta sendiri. Pasal di Selangor ramai yang sudah ada kenderaan sendiri, pergilah. Tunaikan tanggungjawab. Ini adalah satu yang amat penting. Kerana kita lihat dalam PRU yang lepas, bila mana dia ada pilihan raya umum, masih terdapat kurang daripada 30% orang Melayu tidak mengundi. Mungkin mereka yakin kita menang, tapi 3% adalah jumlah undi yang besar. Kalau hanya 5% dari 30% keluar mengundi, kita dapat menang mungkin 3-4 kursi lagi. Jadi ini penting, dan saya nak minta semua jentera pekerja yang ada untuk membantu kita turun ke bawah, bertemu dengan pengundi, kirim salam pada mereka, tanya khabar mereka, peringatkan pada mereka tugas dan tanggungjawab pada 12 hari bulan Ogos ialah untuk mengundi kepada calon Perikatan. Terima kasih. Jadi saya nak terus pergi pada tanggungjawab saya yang berat. Saya minta maaf kalau yang menunggu sini namanya tak naik. Tapi ini saya sebutkan awal-awal tadi sudah pun disaring. Nak kata yang terbaik, ya, tapi ada ramai lagi yang lebih baik daripada nama-nama ini. Tapi keputusan ini dibuat oleh sebuah jawatan kuasa yang membuat pemilihan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Jadi terima sajalah apa yang akan saya umumkan pada malam ini. Mereka ini mesti melepasi beberapa perkara saringan utama. Satunya SPRM, duanya Lembaga Hasil Dalam Negeri, tiganya PDRM, dan keempatnya Jabatan Insolvensi. 4 daripada agensi ini sudah membuat saringan. Semua yang nama dibaca ini melepasi saringan yang saya sebutkan tadi. Alhamdulillah.